Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Selamat malam, salam maghrib, salam isyak, salam menanti isyak. Okay, so lewat 5 minit hari ni terpersiaran, ready awal lagi sebenarnya. Okay, tapi tak apa, kita tunggu dulu sahabat yang lain masuk. Okay, so saya minta bantuan anda untuk panggil sahabat-sahabat anda untuk join sesi kita hari ini. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, sebulan bercuti rasa macam setahun. Subhanallah. Okay. Boleh bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda untuk join sesi kita hari ini. Okay, boleh ajak rakan-rakan kita untuk join sesi kita hari ini. Siapa yang ada sekarang boleh bantu saya? Boleh bantu saya untuk ajak rakan-rakan. Afia tolong ajak rakan-rakan sebab saya lupa nak bawa balik phone satu lagi. Jadi tak ada WhatsApp sekarang ni. Afia bantu saya. Cuba komen. Saya nak tengok keluar ke tak komen. Sebab kadang ada waktu, ada ketika dia macam problem sikit, dia tak naik komen. Cuba komen. Siapa yang ada? Afia tolong bantu saya untuk panggil sahabat-sahabat kita yang lain. Sesi kita dah mula dah. Sesi soul transformation kita malam ni dah mula dah. Okay, ajak sahabat kita yang lain untuk join. Okay, dengan telekong malam ni. Okay, cuba komen. Cuba komen. Siapa yang ada sekarang? Rasanya dia tak keluar komen pula ni. Ada ketika dia okey, ada ketika dia tak berapa nak okey. Cuba komen, keluar tak? Saya buka dekat sini. Tak keluar agaknya. Saya cuba buka dekat laptop. Okay, hai. Siapa yang baru masuk? Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat. Kata apa? Selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Salam kenal bagi yang first time. Okay. Mungkin ada yang baru first time masuk. So, malam ini adalah sesi soul transformation, iaitu salah satu sesi bonus ataupun added value yang kita bagi untuk semua tim-tim VJC. Sebab apa? Ini adalah salah satu inisiatif kita untuk bagi support, okay, dari segi kerohanian. Sebab apa? Sebab kita yakin, okay, kita yakin ilmu sales dan marketing sahaja tidak akan menjamin apa-apa. Ilmu sales dan marketing saja tidak cukup, okay, dalam kehidupan kita hari ini. So perlu juga support ataupun bantuan daripada ilmu kerohanian. Okay, so so saya dah nampak komen. So dekat sini pun saya tak komen tak function, jadi saya terpaksa tengok dekat sini lah. So saya nampak sini ada Afia. Waalaikumsalam Afia. Kita ada Puan Nurhamiza. Waalaikumsalam. Kita ada Auni. Kita ada Zura. Waalaikumsalam Zura. Zura kat mana, hospital ke? Masya Allah, subhanallah. Even sakit pun masih lagi tidak menguzurkan diri untuk join sesi ni. Okay, sebab setelah sekian lama, Alhamdulillah Allah izinkan Allah izinkan kita untuk bersama hari ini. Okay, so tajuk kita hari ini adalah indahnya bersangka baik. So apa khabar semua? Apa khabar emosi? Apa khabar rohani kita? Waalaikumsalam, hai Kak Nur. Kita ada Ikin. Waalaikumsalam Ikin. Lagi ada siapa? Okay, connection okay? Suara saya jelas ke? Cuba komen. Connection dengan suara saya jelas tak? Macam sekat-sekat ke? Ada tersekat-sekat tak? Ada pecah-pecah ke?
Okay. Kalau okey, komen okey. Kalau okey, komen okey. Masya Allah, Zuran masih lagi dekat emergency. Subhanallah. Tak ada sekat-sekat kan? Tak ada sekat kan? Okey, tak apa sebab kat laptop ni dia ada sekat-sekat. So mungkin connection tak sampai. Masya Allah Zura, subhanallah. Kat emergency. Kena tunggu untuk warded lah kan? Atau kena tunggu untuk transfer terus. Masya Allah. Cabaran, dugaan, ujian lah kan. Bila warded, anak-anak, bisnes suami. So, tiba-tiba pula kan hari ni tajuk indahnya bersangka baik. Masya Allah, indahnya bersangka baik. Okay, suara clear. Okay, waalaikumsalam. Hai Yaya. Okay, jelas. Alhamdulillah. Yaya terlepas info. Actually, tadi Zura info dekat group Diamonds. Zura suspect kan? Suspect ke dah confirm? Ectopic pregnancy. Okay, waalaikumsalam. Hai Kak Mas. Waalaikumsalam. Hai Kak Nurul. Lama je, Masya Allah. Lama sungguh tak jumpa. Okay. Okay. Siapa lagi yang ada? Masya Allah. Alhamdulillah dapat berkumpul untuk sesi malam ni. So, apa khabar semua ni yang saya tak pernah jumpa sebelum ni? Kalau yang lain-lain tu ada juga jumpa dekat sesi weekly focus, weekly performance. So, ada yang lama tak jumpa macam Kak Mas, Kak Nurul. Masya Allah. So, hari ni topik kita indahnya bersangka baik. Ya Allah. Macam kena pula dengan situasi sekarang kan. Situasi yang berlaku sekarang. Cabaran macam-macam. Okay, so sebelum kita mulakan sesi kita. Saya nak anda semua dengar dulu. Sekejap kita alunkan dulu yang ni. Jom kita alunkan sama-sama and then kita mulakan. Okay, masuk dulu, ajak dulu rakan kita yang lain. Okay, dengarkan dulu salawat Tafrijiah ni. Rindu semua. Okay, Alhamdulillah. Saibah, waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Masuk dulu. Kita alunkan dulu selawat ni. Okay, habis ni kita mula.
Okay. So, sebelum kita mulakan sesi ni, saya nak minta anda semua baca Al-Fatihah 1 kali dan kita selawat dulu 10 kali. Mudah-mudahan sesi kita hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jom sama-sama kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Okay. Bagi yang belum baca dulu Al-Fatihah dan selawat 10 kali. Okay. Waalaikumsalam. Hai Eva. Hai Tina Rich. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah. Masuk dulu. Okay, jemput masuk dulu. So kita dah nak mula dah. Bagi yang belum baca Al-Fatihah, okay, sila baca dulu Al-Fatihah dan selawat 10 kali. Okay, hadiah untuk baginda Nabi SAW. Okay. So tajuk kita hari ini ialah indahnya bersangka baik, manisnya bersangka baik. Ya Allah. Kan? So kita tahulah kan, lately ni macam-macam dugaan dan cabaran, betul tak? Seriously, macam-macam dugaan dan cabaran. Tipulah kan kalau kita rasa macam kita ni kata apa? Okey je. Kadang-kadang teruji juga kan. Kadang-kadang termengeluh juga tanpa sengaja. Betul tak? Macam tak tahan je kan. Lepas itu. Lepas itu habis itu datang pula ujian lain. Macam sekarang sangatlah mencabar kan. Dengan PKP-nya, dengan COVID-nya, dengan setengah orang kehilangan kerja, setengah orang dengan gaji yang kena potong. Macam-macam cabaran, ya Allah. Itu belum masuk lagi pasal anak-anak. Okay, anak-anak tak boleh pergi sekolah, nak kena PDPR. So PDPR nak kena komitmen dari parents, betul? Nak kena kalau bagi yang sekolah swasta, yuran tetap kena bayar. Yuran tetap kena bayar walaupun masuk ke tak masuk kelas. Okay, and then anaknya kita risau tentang anak. Macam manalah masa depan mereka, betul? Macam manalah keadaan mereka kalau mereka tak sekolah, tak belajar berterusan macam ni. Betul tak? Okay. So, jelas ke? Suara jelas tak? Kejap ya, saya tengah setting ni. Tiba pula saya punya laptop ni tak keluar. Okay, sekejap Okay, sekejap. Okay, kejap ya. Sekarang ni saya buat live dekat atas. Lepas tu wifi dekat laptop dia tak sampai connection dia tu. So saya tak boleh nak baca komen. Sekejap handphone ni pula habis bateri. Sekejap, saya connect sekejap Kejap tau. Okay. Ya Allah. Cuba komen. Sekarang jelas tak? Kalau bagi yang sekolah swasta, yuran. Sekejap saya punya ni connection kat laptop ni dia sekejap on, sekejap off. Sekarang okey kot. Okay. So, kalau saya lambat baca komen you all tu mungkin saya punya ni lah. PC ni dia lambat connect. Okay, so tak apa. Kita teruskan.
Kita teruskan. Okay. Alright. Okay. Berbalik kepada cabaran tadi kan. So actually sekarang ni memang macam-macam cabaran. Tiba-tiba kita teruji dengan keadaan Palestin baru-baru ni kan. So hari ni dah berlakunya gencatan senjata, tapi tak tahulah sejauh mana. Biasanya itu adalah agenda, memang agenda mereka, agenda orang Israel. Tapi kita bersangka baik. Kita tetap bersangka baik. So memang cabaran, dugaan tu memang dia tak lekang dari hidup kita. Okay, memang tak lekang. So sebab apa kita adakan sesi soul transformation sebagai bonus, sebagai added value untuk VJC untuk anda semua. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu dah benda ni. Kita tahu dah orang kata apa? Risiko kehidupan ataupun cabaran dalam kehidupan dia memang tak lari jauh. Cuma apa yang penting sekarang ialah kita ada ilmu. Kita ada ilmu untuk kita nak manage kehidupan kita, untuk kita nak berdamai, untuk kita nak ready, untuk kita nak ada perisai dengan apa pun lepas ni yang ada di hadapan hari kita. So itulah yang akan menentukan kebahagiaan, ketenangan, kejayaan dalam hidup kita. Okay, sebab ilmu marketing, ilmu sales semata-mata dia tidak komplit. Okay, dia tak komplit. Jadi ilmu kerohanian, ilmu dalam pengurusan emosi, ilmu yang berkaitan ini adalah suplemen untuk ilmu-ilmu lain. Ianya sebagai pelengkap. Alright. So baru-baru ni berapa sesi dah kita lepas. Okay, sesi yang first, second, third adalah kesinambungan. Okey, ianya adalah asas dalam ilmu pengurusan emosi. Kalau siapa-siapa yang tertinggal, yang tak tengok sesi yang lepas-lepas, wajib kena tengok. Sebab apa? Sebab topik-topik awal itulah orang kata apa? Dia punya key, kunci dia. Dalam anda nak terbuka satu lapisan, dalam anda nak ada pencerahan. Okey, jadi anda wajib kena tengok balik. Bagi sesiapa yang terlepas sesi-sesi yang lepas, wajib kena tengok balik. Sesi 1, sesi 2. So, topik 1 kita ada pengenalan. Lepas tu kita ada kembali kepada fitrah, kecinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. So semua tu saling berkait each other. Okay, topik dia saling berkait. So topik yang lepas-lepas ni dia hanyalah pelengkap kepada topik yang lepas. Okay, jadi kena tengok balik. Kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang baru join sesi ni, pastikan anda study balik sesi yang lepas. Okay, bagi anda nak tengok balik pun boleh. Mungkin ada termiss mana-mana part. Okay, it's okay kita ulang-ulang. Sebab pengulangan itu kadang-kadang dia melengkapkan. Mungkin first session kita tengok, kita terlepas mana-mana part. Okay, so boleh tengok balik. Okay, so hari ni apa yang kita nak bincangkan ialah apa yang kita nak sharing tentang indahnya bersangka baik, manisnya bila kita bersangka baik. Okay, so ianya sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Sebab dalam kita diuji, kita ada cabaran, kita ada dugaan macam ni kan, dugaan COVID, dugaan macam-macam yang saya sentuh tadi. So kat sinilah nak tengoknya kita sebenarnya, nak tengoknya tahap keimanan kita, tahap ketakwaan kita. Okay, kat sinilah. Ingat lagi tak yang saya kongsikan pada topik yang lepas? Okay, kenapa sebenarnya kita diuji, kita dicipta? Kenapa sebenarnya? Buka balik Al-Quran kita, tengok balik kenapa sebenarnya kita dicipta. Okay, Allah tak uji kita saja-saja. Kan, Allah tak uji kita saja-saja. Allah nak uji kita sebab Allah nak tengok antara kita tu mana yang lebih beriman, mana yang lebih bertakwa, mana yang menang, mana yang kalah. Okay, dalam surah Al-Mulk Allah ada cakap. Okay, mana Quran saya? Sekejap saya ambil Quran. So, saat-saat macam ni adalah sangat penting untuk anda bersahabat. Okay, untuk berkawan balik dengan sahabat anda ni. Time-time macam ni perlu sangat untuk anda akrab dengan sahabat anda. So, bila kita down, bila kita serabut, bila kita rasa macam something wrong dengan kita, buka balik Al-Quran. So, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua kan, okay, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. So dalam ni Allah dah cakap, okay, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu.
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. So maksud dekat sini, awal-awal Allah dah bagi tahu dah, Allah ciptakan macam tu macam ni, Allah ciptakan semua benda tu hidup mati adalah untuk nak uji siapa antara kita yang lebih beriman dan bertakwa. So kalau kita faham ayat ni, so kalau kita faham isi kandungan ni, dia jadi lebih mudah untuk kita bersangka baik dengan Allah. Apa pun yang berlaku dalam hidup kita, every single things, kita akan bersangka baik. Kita akan nampak manis je semua. Kita tak akan rasa ada tak puas hati, rasa nak down, rasa nak give up, rasa nak marah tu, rasa nak marah ni. Kita tak akan ada persoalan kenapa, mengapa, bagaimana, macam mana. Contohnya, kenapa aku yang diuji? Kenapa tidak dia? Kenapa tidak aku? Gini. Nampak tak? Kita mempersoalkan ketentuan Allah. Seolah-olah kita ni yang nak jadi Allah. Kita ni yang nak ambil kerja Allah. Kan? Dah hebat sangat dah kita yang nak kena tetapkan itu, ini. Macamlah kita ni tahu sangat apa lepas ni yang berlaku. Kenapa Allah buat macam tu? Jadi kat sini penting kena faham. So jangan pertikai dan jangan persoalkan. So dalam topik yang lepas juga saya ada sentuh, saya ada kongsikan dengan anda. Kita sebagai hamba Allah, buat cara kita ni hamba. Bila kita ni hamba, layak ke kita nak pertikai apa yang Allah dah tentukan untuk kita? Apa yang Allah dah takdirkan untuk kita? Kan? Kita ni hamba. So adat hidup sebagai hamba tu macam mana? Kan? Ibarat kita ni kita ni ada hamba, contoh kan, kita ada orang suruhan kita. So kalau kita atur dia, kau kena macam ni, kau macam ni, kau macam tu. So kalau dia tu pertikaikan, kenapa aku kena buat macam ni? Apa perasaan kita? Dan dia tu layak ke tidak dia nak pertikai, sedangkan dia tu hamba kita, contoh. Okay? Orang suruhan kita. Faham tak? Cuba komen. Kalau tak faham, cuba komen. Kalau faham pun komen juga. Tak layak. Dia cakap tak layak. Okay? So, kita ni sebagai hamba, so adakah layak untuk kita nak mempertikaikan setiap ketentuan yang Allah dah tetapkan? Layak ke tidak layak? Layak ke tidak layak? So, kalau tak layak, apa yang selayaknya kita buat? Apa yang sepatutnya kita buat? Faham tak? Faham ke faham? Okay? Jadi, dekat sini nak bagi tahu selayaknya kita ni apa. Sebab kita nak kecapi indahnya kalau kita bersangka baik dengan Allah. Manisnya kalau kita ni bersangka baik dengan Allah dan Rasul. Manisnya kalau kita bersangka baik dengan segala dugaan ujian. Kita tak nampak ianya sebagai bebanan, sebagai hukuman. Tapi kita nampak semuanya adalah kasih sayang Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Wadud. Okay? Jadi harap topik malam ini membantu anda untuk membuka satu lapisan sudut pandang tu berbeza. Maksudnya lepas ni anda boleh ubah cara pandang anda, anda boleh upgrade cara anda memandang sesuatu. Okay? So faham dari sudut yang berbeza. Kat sini apa, kita boleh pergi deep lagi. Okay, so contoh, kita tengok contoh-contoh macam mana kita nak bersangka baik. Okay, contoh macam mana kita nak bersangka baik. Okay, so contoh. Ada 6 contoh saya nak bagi. Contohnya kita bertemu dengan seseorang. Okay, kita bertemu dengan siapa-siapa lah, tak kisah. So dalam hidup ni kita dah tetapkan kita tak nak ada prasangka. Sebab Allah ada cakap, okay, dalam surah apa dah, Masya Allah. Allahumma salli ala aku bersama sangkaan hamba-Ku. So maksud dia, kalau kita ni bersangka buruk dengan Allah, so buruklah juga yang akan jadi. Tapi kalau kita jaga sangkaan kita terhadap Allah, maka kalau kita bersangka baik, maka baiklah jadi. Tapi persoalan dia sekarang, kita ni banyak sangat bersangka buruk. Jadi kita nak ubah. Sebab kita mungkin bertahun-tahun kita hidup, 20 tahun, 30 tahun. Maksud dia banyak tahun dah kita hidup, kita dah terbiasa bersangka buruk. Contoh, kalau kita tengok orang gila, kita judge mereka. Itulah banyak sangat buat dosa dalam hidup, kan dah gila. Contoh, kita tengok orang diuji. Itulah siapa suruh, bangang sangat. Contoh, kan? So, maksud dia, mata kita ni dah terbiasa, hati kita dah terbiasa bersangka buruk dengan orang. Bila kita tengok orang tu accident, itulah siapa suruh naik kereta tak hati-hati, siapa suruh jadi something atas jalan raya, macam-macam. Kan? Anak orang diuji, kita pula sedap mulut kita pula
hukum orang, judge orang. Cakap macam tu. Maksud dia semua benda tak kena, dan sebab kita dah terbiasa macam tu. Berkurun kita hidup zaman berzaman, kita diasuh macam tu. Maksud dia kita dah terbiasa macam tu. Okey? Mungkin ada di kalangan kita tak, tapi ada juga yang macam tu, dan kebanyakan dia macam tu. Dah terbiasa bersangka buruk. Jadi kita tak nak benda ni berterusan dalam kita dan dalam generasi kita. So bermula dari kita terus break the pattern, break corak tu. Kita nak break corak tu. Instead of kita ni banyak sangat negativity, so kita nak tukar sudut pandang tu biar semua positif dalam hidup kita. Okay, so salah satunya contoh, bila kita berjumpa dengan orang, okay, bila kita berjumpa dengan orang, tak kisahlah orang mana-mana, orang gila ke tak gila ke, okey ke tak okey, baik ke tidak dia, tapi dalam hati kita biar ada niat, okay, mungkin dia lebih baik dari aku, okay, setkan terus, mungkin dia lebih baik dari aku, sebab kita tahu manusia ni macam mana. Jadi anggaplah setiap orang yang kita jumpa ni semuanya orang baik-baik. Okay, semuanya orang baik-baik. So biar ada mindset macam tu. Ajar diri kita untuk bersangka baik dengan orang. Tak kisah macam mana orang tu, walaupun buruk pun. Okay, so yakin bila kita jumpa orang, yakin orang tu lebih baik dari kita. Okay, yakin. So yang kedua, itu yang pertama, jumpa sama orang, yakin semua orang tu adalah lebih baik dari kita. Okay, so yang kedua, okay, faham? Ain cakap faham. Okay, so boleh terus komen. Saya akan baca once connection okay. Sebab connection kat laptop ni dia sekejap okay, sekejap tak okay. Boleh terus komen kalau ada nak tanya ataupun nak ulang balik point. Okay. So, yang kedua, contoh kita jumpa anak kecil kan. Ajar hati kita untuk bersangka baik macam mana? Okay, anak ini kecil, Masya Allah, anak ini belum pernah buat maksiat, tapi aku banyak sangat sepanjang hidup aku ada terbuat maksiat. Contoh, merendah diri. Okay, biar ada rasa kerendahan diri. So jumpa anak kecil, pandang, ya Allah, anak kecil ni suci, tak pernah buat dosa dalam hidup dia, tak pernah buat maksiat, tapi aku ada banyak dosa. So bersangka baik dengan semua anak-anak kecil yang kita jumpa. Okay, sebab ada setengah orang tu dia tak suka anak kecil kan, dia tak suka budak-budak, ada juga. So kita bila jumpa, pertama tadi jumpa semua orang, okay, ajar diri untuk rasa semua orang tu baik, bersangka baik dengan semua orang. Okay, yang kedua tadi dengan anak-anak kecil. So pandang anak kecil, pandang ke fitrahan dia. So anak kecil tu semua sifat dia fitrah. Okay, mereka ni berlapang dada, mereka ni tak kisah, mereka ni jenis yang tak menyimpan dendam. Okay, berbeza dengan kita. So pandang anak kecil tu baiknya, anak kecil moleknya dia, suci, bersih, murni. Tapi tidak kita. Okay, so merendah diri dekat situ. Okay, so yang ketiga, jumpa dengan orang tua contohnya. Jumpa dengan orang tua, okay, bersangka baik dengan semua orang tua, walaupun seburuk mana pun perangai orang tua tu. Okay, orang tua kutuk, kadang-kadang kita pergi maki orang kan, tak sedar diri orang tua kutuk. Tapi bersangka baik, ya Allah, dia orang tua, dia lama hidup dan dia lagi banyak ibadah berbanding dengan aku. Bersangka baik dengan orang, bersangka baik dengan semua orang tua, tak kisahlah orang tua tu siapa. Okay, mak ayah kita, jiran kita, orang yang kita tak suka pun sekalipun, kan. So bersangka baik, banyaknya ibadah yang dia buat, tempat dia mungkin mulia di sisi Allah. Tapi kita ni baru setahun jagung, tak selama dia hidup di dunia. So kita tak banyak lagi amal ibadah seperti dia. Masya Allah, banyaknya amal ibadah yang dia buat, sebab umur dia dah panjang. Okay, so siapa lagi? Kita berjumpa dengan orang yang berilmu. So tadi yang ketiga tadi orang tua. So yang keempat, orang yang berilmu. Okay, so faham tak? Kalau faham boleh komen, kalau tak faham pun boleh komen juga. So topik kita malam ni, indahnya bersangka baik. Kita nak ajar hati kita untuk sentiasa bersangka baik. Okay, so bertemu dengan orang yang berilmu. So bila kita bertemu dengan orang yang berilmu ni, kita bersangka baik juga. Ya Allah, dia direzekikan mendapat kurniaanmu, mendapat ilmumu, mendapat kemuliaan darimu. Ya Allah, bagusnya dia, mulianya dia di sisimu. Okay, jangan kita jumpa orang yang ada ilmu sikit, yang bijak pandai sikit, kita rasa belagak lah tu, tunjuk pandai kan. Kan biasa ada juga yang jenis macam tu. Jumpa orang yang hebat sikit, rasa macam
iri hati kan. Mungkin tertimbul iri hati tu tanpa sengaja. Kan. Jadi bila jumpa orang yang lebih sikit, yang nampak ada ilmu, yang nampak Allah berikan dia rezeki, sesuatu kurniaan, okey, ajar hati untuk bersangka baik. Itu adalah rezeki kurniaan Allah untuk dia. Okey, itu adalah rezeki dia, kurniaan Allah untuk dia. So Allah lebih tahu kan. Kita belum direzekikan macam tu, mungkin ada sebab dia. Okay, so bersangka baik. So alangkah indahnya dia, alangkah bagusnya ada ilmu, dia amal pula ilmu dia. So bersangka baik. Kita ajar hati kita untuk bersangka baik. Okay, so next apa lagi? Contoh kita bertemu dengan orang yang buat maksiat, orang yang kufur, orang yang buat benda-benda yang tak sedap di mata kita. Contoh, okay, it's okay, tetap bersangka baik. Okay, walaupun hati kita tetap kena ada rasa untuk melarang kekufuran tu. Kita tak boleh berdiam diri juga di atas benda-benda yang tak bagus orang buat. Kita boleh tegur ikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu tegur, tak mampu cegah, buat apa yang kita mampu. At least tegur dalam hati kita. Dan tetap bersangka baik. Dia buat kemungkaran itu mungkin sebab kejahilan dia, tak tahu. Tapi kalau kita buat kemungkaran, kita buat dalam keadaan kita tahu, maka kita lebih teruk dari orang tu tadi. Faham tak? Okay, so di saat mereka tu diuji dengan macam tu, kita juga sedang diuji hati kita ni. So bila sekarang ni trend, bila kita tengok something yang macam pelik sikit orang buat kan dekat media sosial, kita akan kutuk maki, kita akan nampak orang tu jahat. Contoh, saya bagi contoh macam Sajat dah. Contoh kan, Sajat. Okay, so Sajat tu kita tahu dia memang dah terang-terang buat benda yang Allah laknat. Okay, dengan menukar jantina, dengan mengaku dia tu macam tu, dengan apa lagi, macam-macam. Dah terang-terang dah dia buat benda yang Allah murka, Rasulullah murka. Jadi apa kita nak kena buat dengan dia? Memang kita kena berkecam, bukanlah maksud kita nak judge hukum dia, sebab kita tak tahu ending dia macam mana. Okay, hati kita memang kita tak bersetuju dengan apa yang dia buat. Kita buatlah apa yang kita mampu kan. Bukanlah kita nak pergi maki hamun dia. Tak, Islam tak ajar macam tu. Okay, jadi kita tidak bersetuju dengan kemungkaran yang dia buat. And then dalam masa yang sama, kita tak kena bersangka baik. Okay, tetap kena bersangka baik. Contoh, dia buat benda tu mungkin sebab kejahilan dia, dia tak tahu. Okay, mungkin Allah dah tutup dulu pintu hidayah dia, pintu hati dia untuk nampak benda tu. Mungkin juga dia tu diuji dengan sakit yang melibatkan sakit mental. So kita kita kena bersangka baik juga. Tak boleh kata nak maki aku hajar, menyampah aku tengok bangang lah bondan ni macam ni kan. So itu adalah mengotorkan lagi hati kita. Jadi tetap kena bersangka baik dan mendoakan. Sakit-sakit hati kita ni kan, walaupun kita kecam dia, tak setuju dengan benda yang buat, tapi kita tetap perlu mendoakan, sebab kita nak ajar hati kita untuk bersangka baik. Nak ajar hati ni menjadi positif dan cantik. Okay, so jumpa sesiapa yang buat kejahilan, yang buat maksiat, ajar balik diri ni. Okay, mindset kita niatkan yang dia tu buat maksiat sebab kejahilan dia, tak tahu. So kalau aku ni buat maksiat, buat dosa, tapi aku tahu benda tu salah, so aku ni lebih teruk daripada dia sebenarnya. Okay, so kena faham benda tu. So kena bersangka baik. So kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. And next, yang terakhir, bila kita jumpa dengan orang kafir, contoh. Bila kita jumpa dengan orang kafir, bukanlah kita nak kena hukum dia, maki dia, judge apa dia, tak. Sebab walaupun dia tu kafir, kita tak tahu perjalanan hidup dia tu macam mana. Dah kita ni tak boleh dah nak ajak dia tu masuk Islam, satu hal. So tak boleh kita ni nak ada judgement ke atas dia, sebab kita tak tahu hidayah tu milik Allah. Kita tak tahu perjalanan dia, ending dia tu. Mungkin Allah rezekikan hidayah, lepas tu dia convert masuk Islam dan ending dia lebih cantik dari kita. Kita tak tahu. So kita memang tak boleh nak judge langsung. Kita memang tak boleh nak bersangka buruk langsung dengan apa pun, okay, yang ada di sekeliling kita, yang ada dalam hidup kita. And then okay, tu bila anda berhadapan dengan manusia, dan kalau anda berhadapan dengan sesuatu situasi juga,
sesuatu situasi. Okey, contoh ada satu kisah ni, dia kisah benar tapi saya tak ingat dah kisah ni dekat mana berlaku. Contoh ada seorang ni, dia terlepas flight. Punyalah dia mengamuk bengang sebab terlepas flight. Okey, sebab terlepas flight dia bengang. Tak lama kemudian dia dapat berita flight tu terhempas dan semua dalam flight tu mati. So sebenarnya baik ke tidak dia terlepas flight? Dorang tak? Cuba komen. Okay? Sebab saya punya laptop sekejap okey, sekejap tak okey. Tapi connection dekat live saya okey tak? Connection dekat live okey tak? Suara saya jelas ke tak? Ada berlaku gangguan ke tidak? Cuba komen. Okay. Ada. Tiba pula naik komen dekat sini. Tak faham betul lah. Dari tadi kan. Dari tadi tak keluar komen dekat sini. Tiba-tiba je Zura komen tu ada keluar. Okay, jelas Alhamdulillah. Masya Allah. Keajaiban apakah ini? Laptop buat hal. Tiba-tiba keluar je dekat phone. Masya Allah. Terima kasih Allah, baiknya ya Allah. Okay. So nak tanya, berbalik kepada kisah yang passenger flight tadi. Okey, maksud dia baik ke tidak dia terlepas flight? Sebab tu kena sentiasa bersangka baik. Sebab kita tak pernah tahu apa yang Allah susun kat depan hari kita ni. Okey, kita tak pernah tahu pun. Mungkin. Betul Tina biasa terlepas flight. Okey, tapi nak cakap setiap benda buruk yang berlaku kepada kita, janganlah kita terus pandang keburukan tu. Tak sebenarnya. Sebab tak ada pun benda buruk yang Allah nak bagi dekat kita, melainkan baik-baik belaka. Sebab itu penting. Okey, sebab itu penting untuk kita nak pandang tu, bukan pandang dengan mata ni, tapi pandang dengan mata yang ada dekat sini. Sebab bila pandang dengan mata yang kat sini, sebab tu kena bersihkan dulu hati kita tu, barulah boleh kita pandang. Walaupun kita nak pandang dengan mata hati, tapi kalau mata hati kita tu kotor juga, tak boleh juga. So bersihkan dulu hati kita ni. Okay, and then barulah kita nampak. Kita pandang, kita nampak. Kita pandang, bukan kita pandang apa yang ada di depan yang secara kasar ni, tapi di sebalik tu. Contoh Afiah baru share semalam kan, rak TV tu jatuh atas muka dia. Okay, jatuh atas muka dia, and then bengkak berdarah semua kan. Tapi terus bersangka baik. Nasib baik tak jatuh atas muka anak. Masya Allah. Kalaulah anak kecil tu yang kena macam mana? So maksud dia apa? Maksud dia Allah dah susun cantik. Even dekat Palestin tu sekarang, kalau kita boleh nampak hikmah yang berlaku di sebalik tu, sebenarnya banyak juga. Walaupun Palestin diserang oleh Israel. Okay, tapi di sebalik berlakunya konflik tu, okay, di sebalik berlakunya bencana tu, sebenarnya kita tak nampak yang kita sesama Islam ni sedang bersatu. Okay, sedang bersatu. Ada yang tak pernah berdoa, tiba-tiba angkat tangan doa. Ada yang tak pernah ambil kisah pun, tapi tiba-tiba ada rasa peri kemanusiaan. Ada rasa nak ambil peduli. Okay, so banyak kan kita tengok semua orang saling update, ambil kisah dengan apa yang berlaku. Okey, maknanya negara-negara Islam bersatu. So kita tengok ada hikmah di sebalik tu. Dan mereka yang syahid tu bukanlah mereka tu kita nampak mati bergelimpangan macam tu. Tak, itu adalah pandangan kasar kita sahaja. Tapi di sebalik tu mereka sedang hidup di sisi Allah, okay, dengan cara yang kita tak ketahui. Tu Allah cakap dalam Al-Quran. Okay, jangan kita ingat orang yang syahid tu mereka mati macam tu. Tak, tapi mereka berada di sisi Allah dengan keadaan yang sangat indah dan sempurna yang kita tak boleh nak imagine macam mana. Tapi Allah dah ceritakan dah dalam Al-Quran dan hadis. Okay, so sebab itu penting untuk kita nak saling bersangka baik, untuk kita nak pandang tu dengan pandangan mata hati kita. Okay. Yes, agama lain pun buka mata kosong, sebab buka mata untuk sokong, sebab
ianya bukan lagi soal agama tapi kesatuan dan peri kemanusiaan. Okey, dan peri kemanusiaan itu adalah apa dia? Kalau kita usut-usut ianya adalah berlandaskan agama Islam kita. Okey. Jadi sebenarnya semua orang tahu kan kita ni di ambang akhir zaman. So bila akhir zaman Islam akan bersatu. Okey. So proses perjalanan nak ke sana tu itulah yang memerlukan orang kata apa? Memerlukan pengisian dalam diri dan dalam jiwa kita. Tu sangat penting. Sebab kalau kita nak pergi, perjalanan kita ni nak pergi tapi kosong, kita tak bawa apa-apa, kita tak ada pengisian. So kita tak dapat nak nikmati setiap rentak, setiap langkah tu. Tapi kalau kita ada pengisian, jiwa kita tak kosong, rohani kita ada pengisian, kita nampak, kita nikmati setiap perjalanan pahit manis yang kita lalui. Kita appreciate. Okay, so jangan ingat setiap dugaan, cabaran, ujian yang berlaku dalam hidup kita adalah hukuman. Okay, tak. Tapi itu adalah proses Allah nak cantikkan kita. Sebab apa? Sebab anda kena ingat, perjalanan kita ni, last kita nak ke mana? Kita nak syurga. So syurga tu tempat dia untuk orang-orang yang suci, bersih, yang baik-baik, yang cantik-cantik. Tapi kalau kita pergi dengan keadaan kotor, kita tak boleh nak masuk kawasan yang bersih, suci tu. Jadi dunia inilah proses kita nak bersihkan. Proses untuk nak bersihkan segala dosa-dosa kita tu kat sini. Jadi ujian-ujian tu bukanlah saja Allah nak bagi kita. Okay, contoh macam Zura sekarang diuji dengan abortion, lepas tu suspect ectopic pregnancy pula. Jadi tu bukanlah saja-saja. Kalau kita redha dengan ujian Allah, kita anggap itu adalah hadiah indah yang berbungkus dengan ujian. Hadiah tu ibarat Allah nak bagi satu hadiah, tapi hadiah tu Allah balut dulu dengan ujian kat luarnya. Ibarat anda dapat bungkusan daripada seseorang, anda dapat bungkusan tapi luaran dia tu mungkin koyak, mungkin tak cantik, tak berbalut dengan rebin indah. Tapi bila buka bungkusan tu, Masya Allah, dia punya isi tu sangat cantik, indah, manis. Okay, so gitulah ibaratnya ujian dan cabaran yang Allah sedang bagi untuk kita. Faham tak? Jadi hadiah tu dia berbalut dengan ujian. So itulah bahasa cinta Allah kepada hamba-hamba yang disayangi dia. Okey, yang disayanginya. So Allah ni dia tak adalah istilah benci kat hamba ni, pilih kasih, tak ada. Itu manusia. Allah ni dia tak ada. Okay, Tuhan kita yang satu ni dia tak ada istilah pilih kasih. Kau baik, kau rajin solat, okey aku bagi ni. Kau macam ni, okey aku bagi ni. Tak. Allah tu dia sangat maha adil sifat dia. Jadi apa yang Allah dah atur ni, apa yang Allah dah atur semua ni memang sangat cantik dan terbaik untuk kita. Sebab itu penting kita nak ada rasa bersangka baik. So benda tu dia bukanlah switch off macam tu, tak. Okay, switch on, switch off. Nak bersangka baik, switch on, bersangka baik, tak. Tapi ianya ialah perlu belajar juga. Proses. Kita kena ajar hati kita, ajar jiwa kita, ajar minda kita untuk sentiasa bersangka baik. Okay, bersangka baik sangat penting. Bukan dengan makhluk saja, tapi dengan Allah dan Rasul. Sebab ramai orang hari ni dia silap. Okay, sebab apa? Sebab tak ada ilmu, salah satu dia. Okay, sebab tak ada ilmu. So kita yang ada ilmu ni, kita boleh sampaikan juga kepada mereka yang tak tahu. Jadi remind, saling berpesan-pesan. Okay, so far okay tak? Alhamdulillah, semoga ada hikmah. Betul Zura, ada hikmah. Okay, ada hikmah. So dalam ujian kita ni, contoh kita diberi kesakitan, diberi ujian. Okay, diberi ujian. So ujian tu, satu, Allah nak hapuskan dosa kita. Satu, Allah nak angkat darjat kita kalau kita tu sabar dan redha dengan ujian kita. Jadi sebenarnya sangat cantik, sangat indah. Dah kita dah hadapi ujian ni, ada pula yang Allah nak bagi lepas tu. Tu tak termasuk lagi benda-benda manis yang berlaku dalam kitaran peristiwa yang berlaku. Contohnya dalam peristiwa tu tiba-tiba suami jadi sweet, ambil berat. Orang yang tak biasa tanya khabar pasal kita, tiba-tiba tanya khabar. Silaturahim jadi tambah baik. Tu adalah hadiah-hadiah kecil. Tapi ada juga hadiah-hadiah besar. Hadiah besar yang mungkin kita nampak sekarang dan mungkin kita tak nampak sekarang. Future baru kita nampak. Okay, sebab itu penting jaga hati kita untuk bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah bersama sangkaan kita. Kalau kita bersangka buruk dengan benda tu, maka buruk tu yang berlaku. Sebab itu penting jaga. Kena jaga. Alright. Okay, so insyaAllah Zura,
keep strong. Okay, jangan rasa down, jangan rasa kecewa, jangan rasa sedih. Okay, even katakanlah Allah bagi cabaran, Allah bagi ujian, tiba-tiba Allah cakap ada di kalangan kita yang kena kanser, na'udzubillah min zalik, tapi tetap kita kena bersangka baik. Okay, contoh saya ambil pengajaran daripada arwah nenek saya yang meninggal dunia beberapa bulan lepas. Okay, beberapa bulan lepas meninggal dunia disebabkan kanser dalam perut. Saya tak ingat dah apa dia nama kanser dia. Tapi kanser tu sebenarnya hadiah buat dia. Sebab apa hadiah buat dia? So, dalam kanser tu dia mengalami sakit perut yang lama, sebulan 2 bulan macam tu. Sakit perut and then tak boleh makan. Sebenarnya proses tu adalah proses Allah nak gugurkan dosa dia. Subhanallah, Allah nak gugurkan dosa dia supaya dia boleh pergi jumpa Allah dalam keadaan yang cantik, bersih. Okay, dalam keadaan yang dah dibersihkan. So, dekat dunia ni Allah nak sental. Kalau kita ni banyak dosa, Allah sental kuat sikit. Okay, ibarat kita nak cuci baju yang bersih. Kita pinjam baju dengan orang, baju tu kotor, baju tu nak kena cuci. Baju putih nampak kuat lah, benda-benda kotor kan. Jadi benda yang kotor tak hilang tu nak kena sental kuat sikit. Faham tak? Nak kena sental kuat sikit. Degil, kotoran tu degil. Ibarat macam kita, banyak sangat dosa, sental kuat lagi. Banyak lagi dosa, kuat lagi sental. Sampailah kau tu bersih. Barulah senang, barulah mudah untuk kita nak kembali kepada Allah. Sebab Allah ni dia tak zalim. Dia nak hamba dia ni mudah-mudah je nak mati ke apa kan. Nak bagi semua dipermudahkan. Okey, sebab Nabi Muhammad SAW pernah doakan kematian kita supaya semuanya husnul khatimah. Alright, semuanya tidak diazab ketika mati. So kena berbaik sangka, berbalik kepada kenapa kena berbaik sangka dengan Allah dan Rasul. Alright. So far okay tak? Nur Syafiza. Okay, so far okay tak? Semua masih ada ke? Alright. Okay, so saya ada tertarik dengan perkongsian dari seorang ustazah ni. Dia ada kongsikan tentang okey, semua okey alhamdulillah Eva. Dia kongsikan tentang tips Sayyidatina Khadijah, nenda kita. Okey, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah. So apa tips dia nak hadapi cabaran menjadi isteri Rasulullah SAW lagi tinggi, lagi struggle daripada anda semua, daripada saya, daripada kita semua. Okay, cabaran menjadi isteri baginda Nabi SAW. Kita hari ni cabaran semut-semut je, kecil-kecil je, manja-manja je. Tapi kita ni manja, so kena uji sikit dah rebah, terkulai, layu, letih, penat, emotional, macam-macam. Okay, tapi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh imagine bagaimana toughnya ujian. Okey, masa awal-awal baginda Nabi diangkat menjadi rasul dan kena berdakwah untuk sampaikan agama Islam, macam mana cabaran. Okey, Siti Khadijah tu dia korbankan segala harta benda untuk baginda Nabi guna ke arah dakwah dan Islam. Okey, sampailah tak ada apa-apa. Kalau boleh dia guna tulang dia pun, dia nak bagi sekali tulang dia tu untuk baginda Nabi guna untuk tujuan dakwah. Masya-Allah. Itu adalah semangat dia. So, apa yang beliau, kunci kejayaan beliau dalam Siti Khadijah tu, okey, dalam apa yang dia nak hadapi cabaran tu, apa kunci dia adalah 4 perkara. So yang pertama ialah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita bersangka baik dengan Allah, kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan setiap benda yang Allah dah jamin untuk kita. Kita tak risau, even pasal rezeki kita tak risau, even pasal sakit demam kita tak risau, even pasal apa-apa pun kita tak akan ada kerisauan. Sebab apa? Kerisauan semua tu kita dah diajar untuk pulangkan balik kerisauan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya kita tak ada daya dan upaya tanpa izin dan tanpa bantuan Allah. Jadi buat apa kita nak risau lebih-lebih?
Risaulah macam mana ni kalau gini kan. Sudahlah ya Allah. Risau. Dia punya risau tu, subhanallah, macam dunia nak kiamat. Okay, kebanyakan wanita ataupun ibu-ibu dia ada isu ni. Jadi jangan ada kerisauan yang tinggi, sebaliknya letak keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan serahkan segalanya dalam takdir Allah. Okey, itu yang selayaknya dan yang sebetulnya. So kalau kita ada kerisauan, risau tu sangat tinggi, risau macam-macam. Risau pokok aku tak siram, risau anak aku macam mana, risau itu ini, risau macam-macam kerisauan, berhenti. Okey, berhenti ada kerisauan. Selagi kita ada kerisauan, selagi itu kita kena audit balik diri kita, something wrong dengan kita sebenarnya. Nak risau boleh tapi janganlah over. Sebab kita kena ingat, kita risau-risau banyak-banyak tak ada guna pun. Tak boleh nak buat apa pun. Tapi tukar kerisauan itu dengan submission. Doa, tawakal, minta dengan Allah, minta bantuan dengan Allah, lepas tu dan. Tak ada apa dah. Sebab apa? Keyakinan kita dengan Allah tu tinggi. Okay, so begitulah Siti Khadijah buat. Okay, keyakinan kepada Allah tu sangat tinggi. Okay, keyakinan dan kepercayaan dia. So yang kedua, dia ada kefahaman dan kemahiran. Okey, dia ada kefahaman dan kemahiran tentang mungkin posisi dia sebagai isteri. Kefahaman dia tentang macam mana dia nak handle tugas sebagai isteri Nabi, isteri Rasul. Tugas sebagai ibu dalam masa yang sama. Tugas sebagai business woman. Tugas sebagai apa dia lagi. Okay, so dia faham. So dia ada ilmu yang kuat untuk support dan bantu dia. Okay, so sangat penting untuk kita ada kefahaman dan kemahiran dalam apa yang kita nak kena buat. Okay, sebab tu kalau tak tahu belajar, ada ilmu free, banyak boleh belajar. Contoh macam join Venice, join VJC. Kita ada support juga dengan ilmu-ilmu kerohanian contohnya. Okay, kita ada bagi bantuan, guidance dalam pelbagai bentuk. So, manfaatkan. Sebab apa? Sebab kita memang perlu ada ilmu, perlu ada pengisian kalau kita nak melangkah lebih jauh ke hadapan. Sebab kita nak buat apa-apa, perlu kita tahu, perlu ada ilmu. Nak baca Quran, kena tahu baca Quran. Okay? Even nak memasak, kena tahu masak. Kena tahu mana bawang, mana minyak. Kan? Bukannya tuang beras dalam minyak terus. Contoh. Okay, so banyak benda yang kita nak buat, kita kena tahu dulu baru kita boleh buat. So macam tu juga. Okay, sebab tu Siti Khadijah dia kuat. Sebab dia ada kemahiran dan kefahaman tentang apa tugas dan posisi dia. Okay, so sama juga dengan kita. Kita masing-masing ada posisi kita masing-masing. So posisi kita sebagai suri rumah, sebagai coach, sebagai guru, sebagai business woman, sebagai isteri, sebagai ibu. Okay, sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai umat, sebagai anak dan macam-macam posisi yang kita pegang. Okay, so kita kena faham setiap posisi tu nak bergerak macam mana, nak handle macam mana. Okay. So next, yang ketiga adalah poin ketiga, Siti Khadijah ada kebijaksanaan. So bila dia ada ilmu, dia ada kebijaksanaan, wisdom. Okay. Biasanya setiap orang dia ada benda tu, tapi dia biasanya bila umur lebih meningkat, dia lebih ada wisdom tu. So with this wisdom tu dia ada rentetan dari pengalaman hidup lah biasanya. Okay, dari pengisian ilmu yang dia buat. So time by time tu dia sendirinya dia ada kebijaksanaan itu. Okay, so kita untuk nak dapat kebijaksanaan tu dengan cara apa? Minta terus dari Allah SWT. Sebab Allah yang hakim, yang maha bijaksana, yang rasyid. Okay, jadi kita minta dengan Allah. Minta Allah bantu, beri kebijaksanaan juga untuk kita handle masalah kita, untuk kita nak hadapi segala ujian, cabaran, untuk kita nak takbir, untuk kita nak manage, okay, hidup kita, bisnes kita, anak-anak kita dan semua dalam kehidupan kita. Okay, so sangat penting. Okay, and then yang keempat yang sangat penting adalah husnuzon dengan Allah dan Rasul, iaitu bersangka baik dengan Allah dan Rasul. So sangat sangat penting bersangka baik. Okay, even Siti Khadijah sendiri pun sentiasa bersangka baik dengan Allah. Memang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Okay, pada peristiwa saya ingat dah, ada yang Ustazah kongsikan, peristiwa yang first time Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Jibril suruh baca tu kan. Nabi Muhammad masa tu takut sangat kan, takut sangat, kata-kata dia cakap dekat Siti Khadijah, aku takut ini kan. Siti Khadijah cakap, Allah tak akan sekali-sekali mensiakanmu. Maksud dia, Siti Khadijah
bersangka baik dengan Allah walaupun tengok keadaan Rasulullah tu takut pucat macam tu. Okey, sebab tu penting bersangka baik. Memang kena bersangka baik. Sebab kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Okey, even kita dengan mak kita berletih. Tapi bersangka baik, dia berletih untuk kebaikan kita. Sama juga dengan Allah. Allah buat macam-macam. Allah hadirkan cabaran ujian sebab kita sayang kita. Sebab dia nak kita ni jadi. Sebab daripada ujian tu, anda cuba fikir balik. Daripada ujian, daripada cabaran, apa yang membantu anda? Perasan tak? Daripada ujian, daripada cabaran, anda jadi lebih kuat. Anda jadi lebih tabah. Anda jadi lebih sabar. Anda belajar banyak benda. Anda jadi someone yang berbeza. Betul tak? Cuba bagi tahu, betul tak? Maksudnya cabaran demi cabaran, ujian demi ujian, okey? Tapi kegagalan demi kegagalan, tapi kegagalan ataupun cabaran ujian tu tak pernah menggagalkan untuk buat kita ni upgrade diri kita, untuk ada improvement dalam hidup kita. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham ke faham? Faham ke? Faham ke faham? Keboring topik malam ni. Masya Allah. Okay, so topik kita bersangka baik. Jadi memang sangat penting untuk bersangka baik. Seriously. Okay, seriously. Kalau kita nak bersangka buruk, memang sangat banyak yang kita boleh sangka buruk. Semua benda kita nak bersangka buruk, betul? Kan? Semua orang kita akan bersangka buruk. Tapi the power of bersangka baik tu sangat-sangat indah. Kalau kita ni buruk sangka dengan orang kan, orang tengah cakap sikit, dia tengah ngumpat saku tu, kurang ajar ni, ngumpat ni, aku ada depan ni, dia ngumpat pasal aku. Ada kes macam tu. Okay, ada kes nak cerita dekat anda. Ada kes seorang mertua, situasi tu berlaku, mertua, lepas tu ada ipar dua orang, kiranya menantu mertua ni. Kan, ni kisah benar. Okay. Ipar ni dia bercakap je dua-dua macam tu kan. Dia cakap adalah sembang kan. Biasalah ipar bila jumpa kan, maknanya menantu dia lah, dua orang perempuan. Cakap dua orang ni baik sangat. Yang saya kenal orang ni baik sangat. Tapi bila dia nampak menantu dia cakap dua-dua bisik-bisik macam tu, terus melenting. Dia cakap dua menantu ni sedang mengata dia. Dua menantu ni sedang mengata dia. Nampak tak? Bila kita tak jaga hati kita, semua benda kita akan nampak buruk je. Okay, semua benda kita akan nampak buruk. Tapi kalau kita jaga, semua benda kita akan nampak cantik. Faham tak? Faham Okay, Alhamdulillah. So, sebelum saya tamatkan sesi kita malam ni, ada benda yang saya nak sentuh. Okay, saya nak remind balik yang dalam diri kita ni terdiri daripada 4 unsur. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Cuba komen. Siapa yang masih ingat? Ingat lagi ke tak? Ingat lagi tak? Apa 4 unsur tu dalam diri kita? Siapa yang masih ingat? Ke dah lupa dah? Siapa yang masih ingat? Mana pergi ni? Semua lari dah ni. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Dalam diri kita ada 4 unsur. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat 4 unsur dalam diri kita? Dalam setiap manusia ada 4 unsur. Siapa yang masih ingatkah? Sudah. Siapa yang masih ingat? Tak ingat dah? Cuba komen. Siapa yang masih ingat? Tak ingat Okay, so dalam diri setiap manusia ni, dia ada 4 unsur. Okay, mind, body and soul. Mind, body and soul. Saya pernah share dalam topik sebelum ni, betul tak? Jangan cakap saya tak pernah share. Saya pernah share dalam topik sebelum ni. Okay, so kita ada rohani. Okay, mind. Kita ada rohani. So mind, body and soul. Kita ada mind, body and soul. Kita ada rohani,
Physical, mental dan emosi. Betul? Okay, so yang sangat penting ialah kita jaga rohani kita. Sebab dalam 4 elemen ini, apa yang paling kuat ialah rohani kita, soul kita. Rohani lah benda yang paling kuat. Sebab apa yang paling kuat? Tengok perjalanan, journey dia, rohani kita. Rohani kita ni asal-asalkan, saya cerita sebelum ni, rohani kita ni asal kejadian ruh kita dulu ni, semua ruh kita bercahaya kerana apa? Kerana berhubung dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Rohani kita ni kan menempel bersama dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kita connected dengan rohani baginda Nabi. Sebab tu kalau kita tengok dulu-dulu asal kejadian kita tu, kita ni seorang yang ruh kita ni sangat patuh kepada Allah. Patuh, seriously, tak macam kita yang sekarang ni. Kalau sekarang ni ada antara kita yang asyik buat dosa kan, solat kadang-kadang lewat, kadang-kadang awal, okay, ibadah ada yang buat, tapi dulu kita seriously, kita sangat patuh. Sebab dulu-dulu asal kejadian kita adalah roh yang sangat taat. Okay, so tadi berbalik kepada 4 elemen, rohani adalah elemen yang paling kuat di antara 4 elemen. So kalau kita jaga elemen rohani kita ni, insya-Allah yang lain-lain dia akan okey. So kita kena seimbangkan, tapi kita kena kuatkan elemen yang rohani tadi. Sebab apa? Sebab rohani paling kuat. Kenapa dia kuat? Tengok perjalanan dia dari awal alam roh, okey. So alam roh turun ke alam dunia, and then lepas alam dunia ni dia masuk ke dalam sarung jasad, fizikal tadi. So fizikal dia akan hancur bila mati, tapi jasad tu hancur, tapi rohani tu masih ada. So perjalanan rohani tu, soul journey tu, dia sangat jauh, sangat panjang. Okay, so lepas habis alam dunia, pergi ke alam barzakh. Alam barzakh, jasad dah hancur. Okay, habis alam barzakh, dibangkitkan. So perjalanan dia tu ke mizan, okay, nak naik titian sirat. Mana lagi? Saya ingat dah ada perjalanan tu dekat telaga Al-Kausar, and then kan macam-macam. Tu tertinggal pula yang yang nak ambil buku catatan tu. Dia ada perjalanan dia tu kan, perjalanan ruh. So nak cakapnya journey ruh tu sangat panjang. Jadi antara keempat-empat elemen mind, soul, mind, body and soul dan emosi tadi, 4 elemen ni, soul rohani anda tu sangat penting untuk dijaga. Kuatkan rohani, kuatkan pengisian untuk kerohanian anda. Sebab itulah yang menjadi tunggak, tunggak untuk anda berjaya. So elemen emosi tadi, emosi anda perlu urus, manage untuk kegunaan anda di dunia ini, supaya anda boleh drive kehidupan anda kepada kehidupan yang aman, bahagia dunia dan akhirat. Jadi elemen emosi penting untuk anda ada ilmu juga macam mana nak manage emosi anda. So itu adalah apa yang kita ajar, dalam sesi soul transformation. Okay. Dan anda juga boleh cari sendiri dengan mencari guru-guru yang sesuai. Faham tak? Jadi untuk fizikal, untuk jaga fizikal, just jaga kesihatan anda, pemakanan anda. Siapa nak tahu cara pemakanan yang betul, yang tu saya ada kelas khas untuk suggestkan untuk anda. Kelas khas. Follow cara jaga pemakanan, insya-Allah fizikal anda terjaga, dapat kesihatan yang baik, insya-Allah. Kita usaha. Okay. So untuk apa lagi? Mental, mind, body and soul. Pemikiran. Betul, pemikiran. Mental tu adalah cara berfikir anda. So itu melalui apa kena jaga? Anda kena jaga apa yang anda baca, apa yang anda lihat, apa yang anda dengar. Jaga semua diri anda supaya anda boleh install dan bawa masuk benda-benda yang positif sahaja. Dan jaga juga pemakanan untuk otak. Ada juga pemakanan yang khas untuk otak. Contohnya apa? Kismis kan. Lagi makanan-makanan sunnah. Tu untuk minda. Banyakkan membaca benda-benda yang berfaedah. Okey, jaga emosi supaya terjaga minda anda. So 4 elemen ini dia saling berkait. Okey, dia saling berkait. Jadi sangat penting untuk anda faham. So benda ni anda kena belajar. Okey, kena belajar sebab ilmu Allah ni sangat luas.
Alright. So far okay ke? Ya Allah. Okay ke okay ni? Ya Allah, saya cakap seorang ke ni? Masya Allah, subhanallah. Okay ke okay ni? Kenapa kenapa tu ada yang bawa, ada yang keluar, ada yang masuk? Okay ke okay? Cuba komen. Keluar lagi tak komen kat phone ni? Laptop saya dah mati dah. Cuba komen. Siapa yang faham? Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang dapat sesuatu dari sesi kita malam ini? Cuba komen apa yang anda dapat. Saya tunggu. Cuba komen sedikit sebanyak apa yang anda dapat dari sesi kita malam ini. Cuba komen. Sebenarnya topik untuk penguasaan emosi sangat panjang, sangat banyak, sangat luas. Jadi insya-Allah kita cuba go through secara konsisten, secara istiqamah untuk kita nak share lebih banyak topik. Okay, saya cuba yang terbaik insya-Allah. Dan kalaulah sambutan viewers menggalakkan, saya akan invite, akan invite tetamu jemputan untuk turut sama berkongsi dalam sesi soul transformation ikut kepakaran. Sebab saya ada ramai kawan-kawan sahabat saya yang merupakan coach juga. Jadi mungkin kita boleh panggil juga. Mungkin you all pun boring dah tengok muka saya je asyik-asyik kan. Asyik tengok muka saya je. Pagi, petang, siang, malam setiap minggu tengok muka yang sama, takut boring. Jadi kita boleh invite sahabat-sahabat saya ramai dari kalangan coach yang boleh berkongsi dengan anda. Mana tahu lebih bermanfaat dan ada poin-poin yang bermanfaat untuk anda. Jadi kena pastikan dulu viewers kita kan nak ajak speaker luar kenalah viewers cantik. Cuba komen apa yang anda dapat untuk sesi malam ini. Apakah beberapa point ataupun something yang anda rasa macam tu kan, something yang anda rasa lah. Cuba komen sejujurnya supaya saya tahu at least anda dapat sesuatu. Cuba komen, saya tunggu anda. Saya dah kena asthma attack dah ni. Cuba komen. Cuba komen, saya tunggu anda. Cuba komen bagi yang masih ada. Kalau tak keberatan untuk kongsikan apa yang anda dapat. Poin yang anda dapat untuk malam ini, sesi malam ni. Kena ajar hati, jangan cepat negatif. Sangka buruk, jatuh hukum negatif. Kena ada handbrake kat hati. Ajar minda untuk fikir laju-laju benda positif. Lebih laju dari hati supaya mudah bersangka baik pada semua benda. Masya Allah. Tahniah Yaya, Alhamdulillah. Bagus sangat poin Yaya. Waalaikumsalam. Hai Aida. Welcome. Kita dah nak sampai ke penghujung. Tapi tak apa, Aida boleh tengok balik dari awal sesi ni. InsyaAllah mungkin bermanfaat untuk Aida. Dan boleh juga tengok untuk sesi-sesi yang lepas-lepas. Ni ada letak link keseluruhan sesi kita pada kelas-kelas yang lepas. Betul Afia. Jika hati kita bersih, apa yang kita nampak semuanya indah. Bersangka baik kepada semua. Kita tak layak nak bersangka buruk dekat orang. Sebab apa? Sebab kita ni bukan baik mana pun. Kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah buka semua aib kita, telanjangkan semua, subhanallah, cantik ke tak cantik sebenarnya, baik ke tak baik sebenarnya kita. So sebelum kita nak judge orang, kena tengok dulu, tilik dulu diri kita, cerminkan dulu diri kita, supaya kita tak ada judge orang sangka buruk. Pada saya selalu banyak benda nak jual sampai tak fokus dan saya pun terabuk. Aida. Pasal sale. Terlalu banyak benda nak jual maksudnya benda dalam Venice ataupun benda yang produk-produk lain sekali, dan sale pun terabur. Aida boleh personally PM saya. Saya akan bantu Aida secara personal. Aida boleh WhatsApp saya 0128533005. Saya bantu Aida. Saya bantu Aida. Jangan risau.
Jangan risau. Small matter je tu. Kita akan bantu Aida untuk clarify, untuk nak jelaskan, nak make sure apa yang Aida kena fokus. Okay, nak bantu Aida. So Aida WhatsApp saya nanti. Okay? Okay, so siapa lagi yang nak kongsikan? Apa poin yang anda dapat? Oh, produk lain, campur aduk. So Aida boleh personally PM saya akan bantu Aida. Jangan risau, saya akan bantu. Okay, saya akan bantu. Kita akan buat clarification untuk Aida. Kita akan bantu. Boleh sayang, jangan risau, insyaAllah. Okay. Cuma sesi malam ni kita lebih kepada sesi kerohanian. Ini adalah added value untuk VJC, untuk semua dropship Venice. Kita bagi sesi bonus, sesi khas ini. Sesi ni adalah sesi pengisian untuk jiwa, untuk rohani kita. Okay, so Aida boleh PM saya, WhatsApp saya akan bantu Aida. Okay, so siapa lagi yang nak kongsikan apa poin yang anda dapat? Boleh kongsikan. Siapa yang tak keberatan? Okay, so anda ambil lah. Okay, anda ambil mana-mana yang anda perlu, poin-poin yang anda perlu untuk anda adapt dalam kehidupan anda, dalam diri anda. Okay, mana yang anda tak perlu ambil. Tapi kalau mana yang anda perlu, anda ambil dan implement dan amalkan. Alright, so saya nak petik satu surah yang selalu kita baca ni. Okay, saya nak kupas sikit. Saya bukanlah orang yang pakar sangat pun. Saya cuma nak berkongsi. Okay, saya pun tak pandai juga. Saya pun masih lagi banyak benda yang nak kena belajar. Cuma saya nak kongsikan dalam surah dalam surah Al-Asr, yang selalu kita baca, wal asri innal insana lafi khusr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, so dekat sini Allah bersumpah demi masa. Okay, ni penutup Sambil tu saya tunggu lagi sesiapa yang nak kongsi poin yang anda dapat. Okay, so Allah bersumpah sesungguhnya demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dengar baik-baik kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Okay, so saya nak ulang lagi sekali. So dekat sini nak cakap, Allah bagi tahu sesungguhnya demi masa, sesungguhnya ramai manusia yang dalam kerugian. Faham tak? Maksud dekat sini, hari demi hari ramai orang yang sebenarnya dalam kerugian. Kita bazirkan masa macam tu je. Okay, kita tak sedar benda tu. Kita bazirkan masa macam tu je. Even saya sendiri pun, saya kesal. Ada certain tempat saya kesal. Masa bazir macam tu je. Sedangkan masa tu sangat-sangat bermanfaat. Okay, so kecuali sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Satu. Okay, dengar ini adalah kriteria anda nak masuk syurga. Kriteria anda tak nak jadi orang yang rugi. Dengar baik-baik. Okay, dengar baik-baik. So sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali pertama, orang yang beriman. Okay, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dua. Okay, dua. Serta saling menasihati untuk kebenaran. Tiga. Dan saling menasihati untuk kesabaran. Empat. So, 4 poin ni kalau anda buat dan amalkan, insya-Allah kriteria ini adalah untuk nak melayakkan anda untuk tidak jadi manusia yang dalam kerugian dan insya-Allah untuk melayakkan anda untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Okey, faham tak? Faham ke tak? Okey, so surah ni kita duk baca je seumur-umur kan. Kita duk baca je. Setiap solat kita nak surah pendek kita baca. Okey, jadi faham tak apa yang Allah cerita dalam tu? Sebenarnya surah tu Allah menceritakan kriteria kita tak jadi orang yang dalam kerugian. Kriteria
kita nak jadi orang yang berjaya. Okey, jadi apa dia? Kita kena jadi orang yang beriman, kita kena jadi orang yang mengerjakan amal soleh, kita kena jadi orang yang saling menasihati untuk kebenaran, kita kena menjadi orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Pesan dengan sabar, pesan untuk kebenaran. Jadi nak melayakkan kita untuk pesan dengan orang, untuk suruh orang buat benda benar, kita nak pesan untuk kebenaran, kita nak pesan suruh orang sabar, bukanlah mensyaratkan kita nak jadi guru, bukan mensyaratkan kita kena jadi ustazah, bukan mensyaratkan kita nak jadi coach. Tak. Tapi tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ni, menjaga keamanan. Okey? Jadi orang buat beriman dan kerjakan amal soleh, benda yang kita selalu buat. Kita setiap hari kita usaha untuk buat. Betul? So, keep on buat. Keep on buat. Okey? Cuma tambah lagi, kalau kita sebelum ni kita jarang nasihat orang, nasihat orang. Tak mampu nasihat orang secara berdepan, nasihat orang, gunakan medium yang anda ada. Nasihat orang ikut kemampuan anda, ikut posisi anda. Faham? Okey? Nak nasihat orang untuk orang bersabar, anda tu bersabar dalam menasihati orang. Yang tu pun tidak mensyaratkan anda untuk jadi someone. Okey? Cukuplah kita pegang tanggungjawab kita sebagai khalifah. So, apa yang seorang khalifah kena buat di muka bumi Allah ni? Apa kita sebagai hamba kena buat? Alright? So, fahami elok-elok maksud ni, maksud surah Al-As ni. Okey, demi masa. So, berimanlah dengan surah ni. Okey, amalkanlah. Fahami dan amalkan. Okay, so ada lagi yang nak ada lagi tak yang nak share apa yang anda dapat sebelum saya tamatkan sesi malam ni? Okay, saya harap sangat ada yang tak keberatan untuk kongsi sikit lagi. Baru 2 orang yang kongsi. Boleh tak kongsi sikit apa yang anda dapat? So, dapat tak poin kita malam ni? Tajuk kita adalah bersangka baik dengan Allah. Adakah anda dapat? Adakah dapat? Poin tajuk tu adakah dapat dengan poin anda? Cepat, saya tengah tunggu ni nak solat isyak ni. Ya Allah. Boleh tak? Sikit je lagi. Cuba komen sikit poin. Sikit je. Okey, komen sikit poin apa yang anda dapat untuk sesi malam ini. Ya Allah. Saya syukur sangat kalau anda dapat kongsikan sikit saja poin yang anda dapat. Okey, few points je. Tak payah komen banyak, tak sempat komen pun tak apa, tapi sikit je. At least saya tahu anda dapat sesuatu pada sesi malam ni. Sebab saya pun tak nak anda spend masa luangkan komitmen anda tapi anda tak dapat apa-apa. Okey, sentiasa berlapang dada. Lagi? Itu saja. Okey, tak apalah, saya pun tak nak bazirkan masa anda. So, itulah sahaja dari saya. So, kalau ada salah silap bicara, saya mohon maaf. Okey, kalau ada salah boleh tegur, tak ada masalah. Sebab saya pun bukanlah mengambil tugas untuk mengajar, tak. Tapi saya hanya berkongsi sedikit, secubit ataupun sebesar hama ilmu yang saya ada. Okey, saya hanya berkongsi sebab saya mengambil saya menyahut seruan Allah dalam surah Al-As tadi. Okey, menyampaikan. Okey, saya sahut seruan baginda Nabi SAW, sampaikan walau sepotong ayat. So, saya harap anda semua mendapat. Okey, walaupun tak banyak, at least dapat sesuatu. Okey, sebab ilmu yang bermanfaat ni adalah ilmu bermanfaat yang kita kongsikan dengan orang, adalah salah satu benda yang akan kita bawa esok-esok. Betul tak? Okey, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Sentiasa berlapang dada. Okey, sebelum kita nak pesan keburuk ke orang, sabar diri.
Okey, tengok anak kecil yang tak ada dosa tapi kita banyak sangat dosa. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua, tahniah, masya-Allah. Alhamdulillah, tahniah untuk komitmen anda. Okey, tahniah. So saya doakan Allah kurniakan sesuatu yang sangat istimewa untuk anda semua yang committed untuk join sesi ni. Okey, mudah-mudahan Allah dan Rasul nampak kesungguhan anda. Allah dan Rasul nampak betapa keinginan hati setiap dari anda yang committed untuk sesi ni. Allah dan Rasul jadi saksi untuk komitmen anda. Dan mudah-mudahan Allah hadiahkan sesuatu yang sangat indah untuk anda semua. Okay, seriously saya doakan Allah bagi ganjaran yang sangat hebat untuk anda semua, insya-Allah. Sebab komitmen anda amazing sangat. Okay, insya-Allah. Insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih. Sama-sama Kak Nur. Sama-sama, insya-Allah kita sama-sama remind each other. Okay, sama-sama ingatkan, sama-sama berkasih sayang, sama-sama tegur. Sama Yaya. Insya-Allah. Dah kena rasa macam nak kena asthma attack. Habuk kuat sekarang kan. Insya-Allah, amin. Okay, insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan tak sia-sia anda join Venice. Okay, tak sia-sia anda berada bersama kami. InsyaAllah tak sia-sia. Saya sentiasa doakan Allah bagi sesuatu yang sangat istimewa untuk anda. Okay, rezeki yang anda nak, doa-doa yang anda sentiasa doakan, moga Allah makbulkan semuanya. Moga Allah beri kebaikan dunia dan akhirat buat anda, buat keluarga dan semua, insyaAllah. Okay, saya selalu doa semoga Allah makbulkan doa-doa VJC semua. InsyaAllah, insyaAllah. Allah tu maha baik, maha pemurah, okay, maha kasih sayang. So kena yakin, okay, kena yakin Allah tu tak pernah zalim. Allah tu sentiasa baik, sentiasa lemah lembut, sentiasa memberi, kadang-kadang memberi tanpa kita minta. Baiknya Allah tu. Okay, so fahami balik semua Asmaul Husna. Dalami balik, tadabbur balik Asmaul Husna. Okay, baca balik, ingat balik. Kalau boleh study balik yang Asmaul Husna dalam grup Telegram tu, insya-Allah anda akan dapat sesuatu. Okay, so itulah saja. Terima kasih semua. Kalau boleh kongsikan juga poin-poin yang anda dapat, poin yang anda dapat dalam grup kita juga. Okay, grup Telegram, dekat Facebook, tag saya pun boleh. Okay, so itu saja. Kalau saya ada salah silap, mohon maaf. Okay, yang baik semua datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari saya. Dan saya hanyalah alat Allah yang cuba sedaya upaya untuk menyampaikan, okay, demi kasih sayang kerana Allah, insya-Allah. Okay, so insya-Allah kita jumpa lagi next sesi, okay, next session insya-Allah next week dalam topik yang lebih best, insya-Allah. Okay, insya-Allah. So jumpa lagi, jaga diri semua. Okay, assalamualaikum, bye. Sayang anda semua kerana Allah dan Rasul. So kita jumpa lagi, okay.